Masih ya yang glamour sekarang masih ya. Tawaran yang Allah bagi kepada umat ini tak ada berkurang walau sedikit. Seperti yang kita tahu dari segi sudut pendidikan sampai pendidikan mengatakan bahawa architecture, design, perakaunan. Sebelum Kita jadi orang yang suka tibayun, tibai Undang yang dibuat oleh manusia ni dia akan berubah dari masa ke masa. Saya rasa bulan Zulkaidah yang paling sunyi sekali di Mekah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton dan semua pendengar yang berada bersama saya di alam maya pada hari ini. Semoga para pendengar semua berada dalam keadaan sihat dan gembira untuk kita bersama-sama bagi menghadiri, bagi mendengar satu sesi perkongsian Mutiara Minda. Pada malam ini, Alhamdulillah, kita sekali lagi diberi peluang untuk bersama-sama di dalam Mutiara Minda pada hari ini yang kini memasuki siri ke-14. Dan untuk pengetahuan semua pendengar, fokus utama adalah dalam Mutiara Minda, siri Mutiara Minda pada kali ini adalah untuk kita memberi pendedahan dan kupasan terperinci berkaitan dengan isu-isu yang lebih peringkat global maupun nasional. Pada malam ini, secara umumnya penonton akan bersama dengan saya, Nur Aqwal binti Abdul Malik, selaku moderator untuk mengupas satu tajuk yang cukup dekat di hati semua. Saya tidak keseorangan malam ini. Bersama saya pada hari ini kita bawakan seorang tokoh ilmuwan yang cukup disegani untuk anda semua. Kita bawakan khas daripada Yadi untuk anda semua, yang merupakan Ketua Jabatan Siasah Syariah di Himalaya, yang berbahagia Prof. Madya Dr. Sharifah Hayati binti Syed Ismail. Dijemput kepada Doktor. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar, sihat? Baik, alhamdulillah. Saudari Emma sihat? Alhamdulillah sihat. Nampak ceria doktor hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bagi pihak Yadim, terutamanya saya mengucapkan terima kasih kepada kesediaan doktor untuk meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini untuk membicarakan satu tajuk yang saya kira cukup dekat di hati semua, yang bertajuk Berita Gembira untuk Semua. Saya pasti mendengar kepada tajuk berikut, ramai daripada penonton yang teruja dan tertanya-tanya apa intipati yang akan dikongsikan pada hari ini. Kita tahu, saya boleh kongsikan sedikit doktor, kita tahu fitrah manusia itu merasa gembira kan, namun macam mana cara untuk kita merasa gembira? Saya tertarik untuk berkongsi satu quote dan satu kajian daripada seorang ahli psikiatri barat, Michael Brodsky, yang mengatakan menghabiskan sedikit masa dengan persekitaran hijau dapat menaikkan mood dan melegakan kegelisahan yang dialami. Jadi mungkin lepas ni kita boleh praktikkan untuk kita rasa lebih gembira. Kita praktikkan norma-norma baru tu. Boleh insya-Allah. Okey. Baiklah, tanpa okey. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan kepada tujuan utama kita, kerana yang menjadi panel hari ini bukan saya tapi doktor. Okey. So doktor, pada pandangan doktor, apakah yang dimaksudkan dengan berita gembira dan tajuk kita pada hari ini dan mengapa ianya penting untuk kita bincangkan pada malam ini? Silakan doktor.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi yang saya kasihi anak anda kot ni comel ni anak anda Emma dan juga seluruh kru-kru Yadim ya yang telah bertugas lumus untuk memastikan live kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan tahniah kepada pihak Yadim atas Mutiara Minda Show Talk yang ke-14, siring ke-14 dah ya hari ini ya. Betul. Alhamdulillah, ini pun berita gembira kan? Berita gembira dapat kenalan dengan Imam, berita gembira dapat kita kongsikan sama-sama segala perkara yang dinamakan sebagai berita gembira. Saya tertarik Imam sebut tadi quotation yang mengatakan salah satu cara nak gembira tu adalah dengan melihat kehijauan alam, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan sebagainya kan. Kalau Imam tengok kat belakang saya tu ada indoor plant tapi tak hijau lah. Tapi memang salah satu terapi kan yang Allah bagi kepada kita adalah warna-warna tu Imam kan, dan semua penonton FB live kita kali ni, ya betul, saya setuju. Bahkan dalam Al-Quran sendiri menyebutkan bahawa tak ada apa yang dijadikan di atas muka bumi ini yang sifatnya sia-sia. Hatta warna pun boleh memberi terapi kepada kita. Bukan sekadar warna, apatah lagi warna tu sesuatu yang natural. Kalau pokok hijau, merah, daun kuning, pink, bunganya macam-macam tu kan, dia hidup pula lagi. Memang dia memberikan kegembiraan, ketenangan dalam diri kita. Benarkan Ima yang disebut dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Ya, sesungguhnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, tak ada apapun yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan dan yang Allah kabarkan. Kita nak cerita tentang perkhabaran berita ya pada malam ni yang gembira itu, yang batila, yang sia-sia, yang tak betul, yang tak benar ya. Sebaliknya perkara itu haqqan lil mu'minin. Benda itu benar, benda itu hak bagi kita, terutamanya orang-orang yang beriman itu sendiri. Kalau Ima tanya saya tadi, tajuk kita berita gembira untuk semua, apa benda yang gembira? Apa yang gembira? Ya, betul. Apa yang dimasukkan dengan berita gembira ni? Berita gembira untuk siapa? Betul. Kenapa penting untuk kita bincangkan malam ni pasal berita gembira ni? Betul. Berita gembira ni saya ingat kalau tanya dengan semua orang, ada tak yang tak nak berita gembira dalam hidup dia kan? Saya yakin kan, kalau tak semua nak berita gembira. Yang tak nak berita gembira, semua kan nak berita gembira. Kita contohkan berita gembira paling dekat dalam hidup kita during COVID-19 masa PKP mula-mula dulu kan Ima, bila kita tak boleh keluar kerana kita nak jaga daripada merebaknya penyakit, tiba-tiba kita dapat tahu dah boleh dengan penjarakan dan sebagainya. Boleh balik kampung pula, bukan sekadar boleh keluar keluarga, suami isteri ataupun keluarga sikit boleh keluar dengan semua SOP dijaga, boleh pula merentas negeri, boleh pula merentas daerah, bolehlah kita balik kampung. How do you feel? Kita rasa macam mana masa tu? Kan kita rasa gembira. Contoh yang paling dekat dalam hidup kita kan, ya tak dapat balik kampung, tengok bayar haji baru ni, semua nak balik kampung kan, nak jumpa keluarga. Itu adalah pengisytiharan gembira. Tapi bagi kita umat Islam, perkhabaran gembira atau berita gembira yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Bashir, Bushra, Bishara kan? Ada banyak disebut di dalam Al-Quran. Bashirun lil mu'minin ya, berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Perkhabaran gembira itu adalah sesuatu yang betul-betul gembira.
dengan maksud dia pasti, dia hak. Dia bukan sesuatu yang ya ke tak pasti ya. Kita kalau hidup atas muka bumi ni, kehidupan kita ni macam-macam berita gembira, tapi kadang-kadang tu perlu dipastikan dulu betul ke. Kalau kata busyra yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran berita gembira tu pasti. Yang kalau katakan busyra dalam Al-Quran itu sifatnya pula kekal selama-lamanya. Tak adalah ibarat seperti orang Melayu kata ku harap panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Di tengah hari. Tutup jadi lain pula. Mula happy, gembira, tutup boleh jadi lain, boleh bertukar dan sebagainya. Jadi apa berita gembira itu yang kekal tu? Apa berita gembira itu yang benar itu? Apa berita gembira itu yang pasti itu? Banyak perkara di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Nabi dan Rasul itu sendiri juga adalah berita gembira, pemberi berita gembira kepada kita, iaitu bila mana kita beriman, beramal saleh, Allah berikan ganjaran-ganjaran yang berbagai dalam hidup kita. Itu berita gembiranya. Iaitu bila kita melaksanakan kehidupan kita dalam dunia ni berasaskan kepada apa yang diajarkan dalam ajaran Islam kita, maka kita selalu diberi berita gembira oleh Allah SWT. Contohnya kita bagi peringatan, nasihat, pesan-pesan. Maka dalam Al-Quran sebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu berita gembira. Kau berikan peringatan. Sesungguhnya dengan peringatan itu boleh memberikan manfaat. Mana berita gembiranya? Oh, kalau beri nasihat, pesan, benda baik-baik, nanti berita gembiranya apa? Tanfa'ul mu'minin, akan berikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Contoh lagi, kehidupan kita keseluruhannya adalah berita gembira di dalam Islam. Sebab banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buat kerja, apa pun kerja, orang tak tahu pun. Ni Emma ni malam-malam ni kan buat apa ni? Yang belakang kafe tu, yang duk jaga sistem apa semua, orang tak tahu kan. Buat benda kecil walaupun orang tak tahu, tapi berita gembira yang diberitahu kepada kita di dalam Al-Quran, macam kita baca dalam surah Al-Insyirah, disebutkan apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kau buat benda kecil, tak nampak besar zarah. Bahasa kita kata zarah, Al-Quran juga kata zarah. Begitu harusnya tu pun, berita gembiranya kau buatlah benda macam tu pun. Yarah, iaitu Allah melihat kamu. Itu berita gembira. Allah melihat bukan saja melihat macam saya tengok Emma kan. Emma tengok saya ataupun penonton kita saling melihat. Tetapi Allah melihat berarti Allah membalas, Allah memberi ganjaran. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita penat lah. Adakah orang tak penat ni? Semua orang ada letih, ada penat, ada lesu, ada sedih, ada susah hati, ada macam-macam dalam hidup kita kan. Macam emosi dan perasaannya. Tapi kita bersabar, kita tabah, kita usahakan juga kehidupan kita. Allah beri berita gembira lagi pada kita. Disokong lagi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita kat kita kan Emma, kalau kamu letih, kamu penat, kalau kamu berhadapan dengan kesulitan, apa dalam hadis mengatakan, contohnya dalam satu riwayat menyebutkan ma asabal muslimi, sesiapa orang Islam, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala husnin hatta al-adha hatta syawkah, kan, illa kafarallahu lahu khataya. Kalau kamu orang Islam itu ditimpa dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan kebimbangan, kegusaran, disebut panjang tu. Kalau dikira semua tu, saya ingat ada 6 ke 7. Sehinggalah last kali syaukah, duri. Kita cucuk duri, itu fizikal, terkena sakit. Kalau kamu bersabar, kamu atasi dia walaupun kesusahan-kesusahan kesemuanya itu, illa kafarallahu lahu khataya. Kecuali apa yang kamu dapat daripada situ berita gembiranya. Berita gembiranya adalah digugurkan akan dosa-dosa bagi kamu. Jadi
Itulah yang dimaksudkan dalam tajuk ini, iaitu betapa kita semua melalui Al-Quran, melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang disampaikan kepada kita semuanya membawa kepada kita berita-berita gembira, sehinggalah misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 42, para penonton sekalian, disebutkan dalam banyak ayat. Antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 42, Allah SWT berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Jadi ini berita gembira yang pasti dan berita gembira yang kekal abadi, iaitu disebutkan bagi mereka yang beriman, amanu wa amilus salihat, dan beramal saleh. Tidak diberatkan mereka itu kecuali apa yang termampu oleh mereka untuk menanggungnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga, ashabul jannah, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya sehingga abadilah, kekal abadi di dalamnya. Jadi itu antara contoh yang menunjukkan betapa kita perlu merasakan membaca berita-berita gembira ini adalah sesuatu yang menimbulkan kegembiraan dalam hati kita. Kalau Emma ada tanya tadi, apa pentingnya kita nak cerita benda ni kan? Ceritanya adalah Allah nak memberikan kegembiraan kepada kita, dan dengan sebab itu bergembiralah kita. Okey, Emma? Betul. Okey. So sangat panjang dan sangat kita kata lengkap lah. So apa yang Prof dah kongsi. Saya teringat juga lagu antara sebelum masa kita dalam tempoh PKP, Datuk Siti Nurhaliza dia dah rilis satu lagu yang bertajuk Bashirah. Di mana lagu tersebut merupakan lagu, dia contribute lagu tersebut kepada frontliner kita. Jadi bila kita tengok lirik lagu tersebut, mengatakan ada dia punya maksud membawa kepada seperti yang Prof dah bagi tahu tadi, dah share tadi, setiap kesusahan kita, kesusahan yang kita dah alami waktu PKP, waktu dalam tempoh COVID, di mana akan berakhirnya dengan satu khabar gembira. Itu gembiranya digugurkan dosa, kesudahan yang baik. Okay? Dan juga setiap apa yang Allah dah jadikan itu kesusahan, ujian, adalah kerana untuk memberi berita gembira di akhirnya. So itu yang kita kena letakkan dalam pemikiran kita, dalam mindset kita. Okay, Doktor? Alright, panjang sangat. Saya pula yang dah explain pada Doktor. Okay, sebelum kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, saya jemput kepada para penonton untuk teruskan like, teruskan share sebanyak mungkin video ini, biar semua orang dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Okey, Doktor. Kita bergerak ke soalan yang kedua. Okey, pada pandangan Doktor lah, siapakah mereka yang layak menerima berita gembira ini, dan apa reaksi yang sepatutnya kita berikan apabila kita mendapat berita gembira yang seperti yang Doktor ceritakan tadi? Silakan, Doktor. Ya, terima kasih, Mak. Siapa yang layak, golongan yang layak untuk menerima berita gembira, dan reaksi yang sepatutnya. Ya, betul. Alhamdulillah, saya dah sebutkan tadi kalau bagi yang baru bersama-sama dengan kita, berita gembira kita dapat bersama-sama pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit perkongsian dan peringatan ini memberikan kekuatan hati kepada kita untuk mensyukuri. Kalau Emma tanya macam mana reaksi kita, kan mensyukuri banyaknya berita gembira dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Dan kalau tengok dalam surah Al-A'raf yang saya bacakan tadi ayat 42 itu, disebutkan secara umum iaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dia tak kira lah jawatan apa, duduk mana, pangkat apa, umur berapa,
Ya Allah kan. Jadi berita gembira tu memang untuk semua lah kan. Untuk semua yang beriman, untuk semua yang beramal soleh. Sebab itu sambil-sambil kita menonton ni kan, kita juga boleh berdoa kepada Allah SWT atas berita gembira yang Allah berikan melalui ayat-ayat Al-Quran begitu banyak, melalui sunnah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang perihal banyak kebaikan yang kita dapat dalam kehidupan kita, walaupun dalam kesusahan yang kita lalui, walaupun dalam kesabaran yang kita sedang kawal pada diri kita. Disebut di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Dalam kita menahan sabar kita pun kita ada berita gembira. Apa berita gembiranya? Berita gembiranya orang yang sabar tu Allah dekat dengan dia. Allah bersama dengan dia. Allah sangat menyayangi dia. Kan? Orang yang berbuat baik itu Allah dekat dengan dia. Innallaha qaribun minal muhsinin. Dia tengah buat benda baik ni, Allah beritahu berita baik pada dia bahawa orang yang buat benda baik itu Allah dekat dengan dia. So ini berita-berita gembira yang dihebahkan, dinyatakan, diberitahu, dikabarkan kepada kita semua bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu. Jadi kalau itulah keadaannya, ya kalau kita nak bacakan semua berita gembira itu terlalu banyak, sebab itu disuruh kita mentadabbur Al-Quran. Sebab itu dia ajak kita untuk menjadi lidah-lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, balligh anni walau ayat, sampaikan dari aku walau satu ayat. Itu pun peranan Yadim banyak buat macam-macam pun, nak menyampaikan semua berita-berita gembira ini kan, nak mengajak orang dengan motonya fastabiqul khairat, mari kita sama-sama buat kebaikan-kebaikan semua tu kan. Jadi bila kita dah tahu begitu banyaknya busyra, bisyarah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini, now masanya untuk kita tanya diri kita sendiri, apa reaksi kita kan. Sebab itulah apabila kita mendapat sesuatu yang baik, berita yang baik ini, rintitan daripada ayat surah Al-A'raf ayat 42, ayat selanjutnya reaksi orang yang beriman ini, ayat 43, mereka ini menyebut. Ini saya fikir ramai daripada kita pun biasa mendengarnya, terutamanya para asatizah kita bila berceramah, memulakan ceramah mereka, kadang-kadang mereka baca tahu doa ni, ya, iaitu ini reaksi itu boleh dengan lidah, reaksi itu dengan hati, reaksi dengan anggota, kita kata lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'ati. Jadi kita mesti tunjukkan reaksi kita atas berita gembira macam kita lah dapat berita gembira, nak ho ya ho ya ho. Cara kita kalau tunjuk gembira, dengan senyuman kau tunjuk gembira, dengan apalah gerak ketawa kau tunjuk gembira. Kita kat dunia ni kan, kalau kita gembira macam mana kan, dengan surprise after surprises, bila kita gembira. Jadi kalau kita gembira dengan berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kaedah-kaedah dia, ada cara-cara dia kan. Antaranya yang disebut di dalam surah Al-A'raf ayat 43. Jom boleh rujuk, nanti lepas ni boleh selalu baca. Jangan hanya para asatizah kita je yang baca bila dia nak menyampaikan ceramah, tapi kita pun baca kerana kita pun gembira dengan berita gembira yang banyak dalam kehidupan kita, nafas kita, usia kita, masa kita. Maka mereka itu menyebut apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mungkin biasa dengar kan. Jadi mereka ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, mereka ini menjawab alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami tentang hal ini. Hal apa? Berita gembira ni. Berita gembira apa? Berita gembira kalau orang beriman, beramal saleh, nanti Allah tempatkan dia bersama penghuni syurga. Jadi dia menyebut alhamdulillahilladzi hadana lihaza.
Segala puji bagi Allah kerana menunjukkan kami akan perkara ini. Ya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tak adalah kami ini mempunyai memiliki sama sekali petunjuk itu sekiranya tidak diberikan berita gembira itu, dinyatakan perkhabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi reaksinya macam mana Imam maknanya? Reaksinya dengan mulut boleh sebut panjangnya doktor bercampur benda tadi panjang. Jangan ada susah hati. Nanti boleh Alhamdulillah mak putih. Tak apa. Kalau boleh sahabat-sahabat kita, saya nak baca, nak check, nanti balik tengok. Kalau tak, ambil yang depan tu. Iaitu perkataan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Bangun tidur pun pertama sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Lepas, sebab tu lepas habis makan, kenyang dan nyandar dah, mari makan ke belum? Dah dinner dah, kan? Habis makan, dah kenyang pun sebut Alhamdulillah. Belum lagi untuk malam ni. Apa nanti kita makan. Selalu tau. Alhamdulillah. Selalu tau. Sebut Alhamdulillah. Boleh nak pendek Alhamdulillah. Boleh nak panjang pun ada lagi. Macam surah Al-A'raf ayat 43 tu kan panjang kan. Ataupun Alhamdulillah Sab'ul Masani. Sebab itu tak boleh tidak 17 kali sebut satu hari. Iaitulah di dalam surah Al-Fatihah. Kerana nak bagi reaksi. Dan reaksi itu bukan sekadar daripada mulut, tapi dia datang daripada hati. Ya Allah, syukurnya. Sebab itu satu benda lah. Mesti banyak-banyak sebut Alhamdulillah ni kan. Baca Fatihah pun begitu, sebutnya daripada hati. Begitu juga sebutan-sebutan lain sebutan-sebutan lain. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Dah doa dengan apa saja, doa cakap Melayu pun tak apa. Tapi pokoknya berita gembira tu jangan kita dipersia. Berita gembira jangan dipersia. Harus sentiasa diingat-ingatkan lagi supaya lidah kita ini banyak menyebutnya. Begitu juga misalnya doa Nabi Syuaib yang menyebut wa ma taufiqi illa billah. Ya, surah pun ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Yang berikan kejayaan kepada kita tu tidaklah kecuali Allah SWT. Yang berikan petunjuk kepada kita tu, yang berikan berita gembira, menghala kita kepada berita gembira itu tidaklah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW dalam riwayat sering berdoa dengan membaca Allahumma hdini wasaddidni. Pendek ada panjangnya lagi. Ya Allah berikan aku hidayah. Itu doa kunut pagi pun pagi sebab Allah berikan aku hidayah. This is all the reactions. Quick reactions menggunakan mulut lah, lidah lah, atas apa pun yang kita terima dalam kehidupan kita supaya kita tak alpa, tak leka kan. Kemudian hati kita tu lah bugarkan Emma. Selalu ingat kalau rasa kita kurang, ingat orang yang lebih kurang daripada kita. Kalau rasa kita ada benda tak dapat, ingatlah ada orang lagi jauh kekurangan tak dapat dalam hidup kita. Tu hati tu selalu ingatkan supaya kita tak terlupa tentang busyra dan bisyarah yang banyak hanya kerana sedikit yang kurang ada dalam kehidupan kita atau yang tidak kita peroleh. Well, kita manusia memang ada perasaan-perasaan tu. Sebab tu kena selalu diingat-ingatkan ya. Inilah perkara yang saya fikir reaksinya paling tidak ya, reaksi dengan lidah. Kemudian reaksi kita dengan hati, selalu kita ketuk hati, kita ingat-ingatkan lagi. Reaksi dengan tubuh badan, kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan buat kerjanya, dengan ibadahnya, dengan tolong-tolong orangnya, dengan berbaik-baik dengan ahli keluarganya, dengan masyarakatnya. Buat baiklah, fastabiqul khairat kata Yadim kan. Itulah dia. Okay. Panjang dan saya suka untuk bila doktor bagi tahu bagaimana cara untuk kita, apa reaksi untuk kita bila menerima khabaran berita gembira. Of course sudah tentu reaksinya adalah kita zahirkan melalui perbuatan, melalui lidah, melalui hati. Dan apa kita boleh rangkumkan
perkabaran berita gembira itu bagaimana untuk kita zahirkan adalah dengan kita bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah, yang mana kita pun tahu siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmat. Jadi itu sebenarnya satu berita gembira yang sangat besar lah dalam hidup kita, di mana kita tahu nikmat ni That is a good point. saya pula saya pula jadi The moment kita rasa, ya Allah syukurnya, kita kata kat hati kita, of anything kan, apa sajalah, tengok anak alhamdulillah dah besar anak kita, tengok yang berjaya, tengok yang pergi sekolah, tengok yang dah bekerja, tengok dulu kita seorang ni dah bertambah apa semua, ya Allah, apa-apa saja, tengok rezeki kita makan, tengok kesihatan, tengok apalah sakit sikit ke apa pun, boleh lagi kita cari rezeki, alhamdulillah usaha lagi, apa sahaja kan. Saya suka the point that you say just now, Emma, bahawa bila kita ada perasaan tu, bila kita ada rasa tu, kita dapat lagi berita gembira daripada perasaan tu, iaitu Allah akan tambah lagi. Sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab lasyadid. Bila kamu rasa syukur boleh ditunjukkan dalam macam-macam bentuk. Prof, kita boleh Okey, alhamdulillah netizen kita bertanyakan soalan ya. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan ya. Katanya saya bukanlah alim, malah selalu buat jahat. Saya inginkan syurga, apakah yang perbuatan baik paling senang untuk mulakan supaya kita boleh terus menjadi insan yang baik. Subhanallah. Detik anda menanyakan soalan, menaiknya di FB Live kita pada malam ini pun adalah permulaan yang sangat baik. Mudah-mudahan jari jemari anda tu yang menanyakan soalan, yang menaik soalan ya, dan yang mendengar pada malam ini menjadi hujjatun lana, laisa hujjatun alaina. Jadi hujjah, jadi saksi kita kelak bahawa kita sedang berusaha dan kita mahu berusaha untuk menambah baik keadaan diri kita. Dan kalau ada itu maknanya ya, yang bertanya tadi, itu maknanya that is the first good move, gerakan usaha yang sangat bagus, sangat baik. Nak tanya, jadi teruskan tanya dengan para asatizah kita, orang-orang yang boleh membantu kita, macam mana saya boleh menjadi orang yang lebih baik. Itu satu usaha. Yang keduanya ialah detik hati saudara atau saudari yang bertanya tadi, iaitu detik apa? Rasa penyesalan. Saya sendiri pun, kita semua kita kata manusia tidak lari dari silap salah. Ada kealpaan kita, tak hari ni semalam, tak semalam, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, dan mungkin akan buat kita ada tersilap dan sebagainya, mungkin akan berlaku, na'udzubillah min zalik kan. Tetapi dalam hati kita ada perasaan aku nak jadi lebih baik. Kalau dalam hati kecil kita tu nak memperbaiki keadaan, nak menjadi lebih baik, alhamdulillah, itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dia beri petunjuk kepada kita, dia beri gerak hati kepada kita. Jadi mintalah yang keduanya,
hati yang diberi petunjuk. Sebab itu tadi saya kongsikan ya, doa yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, doanya panjang. Tapi saya ambil yang depan je. Nanti boleh semaklah yang panjangnya tu. Apa doanya? Allahumma hdini wasaddidni. Ya. Ya Allah, berikan aku hidayah dan luruskan jalanku, betulkan kedudukan jalanku. Jadi begitu juga saya kongsikan tadi doa Nabi, doa dalam surah Hud, ya, Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah. Jadi ini kan kalaulah minta maaf ya, kalaulah tak dapat disebut di dalam bahasa Arab ataupun ayat-ayat Quran yang merupakan doa-doa maksur, sahabat-sahabat kita, anak-anak saya, adik-adik saya, jangan risau, jangan bimbang. Sebut ke bahasa kita, sebut ke bahasa Melayu. Ya Allah, tunjukkan aku jalan. Every single day, setiap hari, setiap momen, setiap tergerak, ya Allah, tunjukkan aku yang betul. Jauhkan kita daripada tergelincir kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi apa yang saya nak sebut tadi ialah, kalau tanya apa nak mula dulu, saya tertarik bila anda bertanya, itu permulaan yang baik, ya. Dan lepas ni teruskan menuntut ilmu, cari lagi, tanya lagi, bincang lagi, supaya kita dapat makanan-makanan yang sihat. Kita nak sihat, kita kena ada makanan-makanan yang sihat, dan makanan yang sihat untuk jiwa yang sihat adalah beginilah, ini antaranya lah talk show macam ni, ilmu-ilmu yang kita dapat daripada asatizah kita, Quran yang kita baca, doa yang kita munajat, ini semua mesti ada hari-hari dalam hidup kita dan teruskan. Yang keduanya saya katakan tadi, perasaan, perasaan yang penting, ya. Dan sebab itu penyesalan itu sekiranya ada dalam diri kita, sebab itu dari riwayat menyebutkan an-nadmu taubatun. Apa tu? Penyesalan itu adalah salah satu step atau proses untuk kita menyucikan diri kita ataupun bertaubat kepada Allah SWT. Jangan sampai kita tak rasa apa-apa. Kalau kita ada rasa dalam hati kita kan Emma? Emma is here. Minta maaf doktor. Minta maaf, masalah line sekejap tadi. Okey, saya jawabkan aja teruskan. Jadi sebenarnya penting makan. Apa dia? Saya suka dengan apa yang doktor sebut tadi. The moment bila mana kita rasa untuk berubah, maksudnya Allah dah jentikkan rasa untuk berubah di dalam hati kita. Dan itu sebenarnya macam kita tahu tak semua orang yang dapat perasaan tu. Bila kita adalah orang yang terpilih untuk dapat perasaan tu, benda pertama macam kita dah share tadi, bersyukur dengan, dan dia dengan konsepnya adalah slowly but surely. Kalau kita slow berubah secara perlahan, tapi kita sentiasa ada perubahan tersebut. Bukan perubahan untuk kita dah berubah, lepas tu dah lupa, dah tak berubah. Makan memang. Lepas tu kan memang jangan lupa kita still bercakap tentang bagaimana kita nak lahirkan perasaan tu dengan lidah tau. Belum lagi dengan anggota semua. Sebab apa saya menekankan hal berkaitan dengan lidah ni ialah kerana dia is a quick action. Dia adalah tindakan paling mudah, paling cepat, dan lidah ni banyak membantu kita. Dan lidah itu boleh pergi ke hati, hati pergi ke lidah, dia berkawan dua tu kan. Jadi apa saya nak katakan tadi, bukanlah maknanya kita menjadi baik hanya dengan lidah, tetapi lidah itu adalah usaha yang paling mudah, paling cepat, dan kemudiannya boleh menjentik vitamin tadi untuk menggerakkan anggota kita. Hati kita tu gerak, lidah gerak, kemudian tangan kita pun geraklah, yang nak ambil Quran ke, yang nak bergerak, yang nak tengok kerja ke, yang nak tengok anak ke, yang nak tengok tanggungjawab ke, kita laksanakan tanggungjawab ke, nak tolong orang, pergi masjid nak sedekah ke, nak pergi masjid ke, boleh gerak-gerak lah. Tapi dia datang daripada hati. Hati tu macam engineer
yang besar gitu kan, main Swiss. Memang bayangkan kalau kat rumah kan banyak lampu kan, banyak kipas, banyak lampu, ada aircon kan. Tapi kalau dia main Swiss tu memang kan, plop begitu gitu kan. Habis semua lampu-lampu yang banyak tu pun satu rumah mati kan. Main Swiss bagi kita. So apa pun kita bukan pada hati. Ya, jadi yang disebut di lidah, betul lah, hati ni yang memang mengawal. Betul. Betul. Okey, kita ada lagi satu soalan, Doktor. Boleh bagaimana nak tahu seseorang itu boleh dijadikan contoh yang baik dari segi apa? Ini soalan daripada WhatsApp, daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Okay. Silakan, Doktor. Terima kasih, Ma. Ya, dalam kita nak merealisasikan berita gembira yang Allah beri kepada kita di dalam Al-Quran itu, contoh-contohnya banyak. Sebab itu kita ni taklah kata wa'amilus solihat dalam Al-Quran, beramal soleh. Tapi apa yang beramal solehnya? Nak contoh orang macam mana kan? Nak Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Rasul, datangkan Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia itu sebagai contoh teladan. Dia cakap, dia buat, dia gerak, dia diam, semuanya menjadi contoh untuk kita tengok amalan-amalan yang baik itu. Sebab itu kan kalau kita tengok dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Ahzab misalnya ayat 45, ayat 46 menyebutkan tentang inna arsalnaka syahidan mubashiran, ada mubashiran. Jadi Nabi itu sebagai al-bashir yang membawa berita gembira kan, inna arsalnaka syahidan mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnih sirajan munira. Contoh ya. Jadi macam mana nak tahu contoh ni? Kita didatangkan oleh seorang Nabi, kita didatangkan oleh Nabi-Nabi dan para Rasul, antaranya melalui baginda Rasul SAW, Nabi kita yang terakhir, dengan apa yang disebut di dalam surah Al-Ahzab yang saya bacakan tadi. Dia itu membawa berita gembira, dia itu menjadi saksi, dia itu memberi peringatan, dia itu mengajak kepada yang baik, yang menerangi kita semua. Sirajan munira ya, menerangi kita semua dengan cahaya yang begitu terang benderang. Itu berita gembira lah. Dan tak cukup dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai contoh. Semua yang kita belajar tentang baginda Rasulullah SAW sebagai contoh amal saleh, contoh orang yang beriman, kita juga dinyatakan dengan terperinci juga ciri-cirinya di dalam Al-Quran. Banyaklah, banyak. Tapi katakanlah kita ambil satu daripada ayat Al-Quran sebagai contoh macam mana nak tahu orang yang kita boleh ikut ya. Maknanya dia buat baik, kita nampak dia buat baik, maka kita contohi. Apa benda buat baik itu banyak. Kalau dia rajin kerja macam Iman, rajin kerja ni, kita contoh, kita contoh. Tengok suami, dia bertanggungjawab, jaga anak isteri, ambil berat makan minum, beri nafkah, itu contoh. Contoh. Sebab itu ada gelaran Ibu Misali. Itu pun satu kegembiraan juga. Kegembiraan, itu syukur. Ya, kalau ditanyakan macam mana contoh nak tengok apa? Apa yang dilakukan oleh seseorang itu baik diterima oleh masyarakatnya? Sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran kita, maka itu kita contoh. Sebab itu dalam Al-Quran mengingatkan kita untuk tengok kebaikan-kebaikan itu tidak hanya dengan mata kasar, tetapi dilihat dengan mata hati supaya dapat mengambil contoh. Ada orang contohnya datang kerja, begitu awal pagi, tiap hari datang. Awal pagi lah, kalau clock in tu pukul 8.30 contoh, kalau kerja 8.30, dia pukul 7.30 dah ada. Kawan-kawan semua tanya, ya awal awak sentiasa datang awal pagi kan, contoh gitu ya. Dia kata apa? Tak boleh, saya mesti datang pagi pasal bos saya datang lagi awal daripada saya. Gitu. Tiap hari dia datang awal. Dia yang buka pintu, dia yang buka lampu aircon, semuanya. Malu saya.
Nah, dia melihat contoh teladan yang baik daripada bos dia. Sehingga dengan itu menjadikan dia juga orang yang baik. Datang awal pagi, contohlah ya. Datang awal pagi, disiplinnya dijaga kerana dia melihat contoh yang ditunjukkan oleh majikannya. Lead by example kita katakan. Lepas tu kita tanya bos awak yang mana satu, nak kenal juga orangnya kan. Dia kata, tak ada dah, bos saya dah pencen dah. Dah lama pencen, 5 tahun pencen. Contoh, saya hanya bagi contoh ni kan. Nak katakan bahawa macam mana kita nak contoh yang buat baik. Oh, rupanya kita mata kita tu bukan sekadar mata tengok, tapi mata hati kita pun hidup. Mengambil contoh kebaikan-kebaikan orang lain untuk ditiru. Akhirnya walaupun orang tu dah tak ada, dah pencen, dah tak kerja dah, tapi amalan dan kebaikan-kebaikan yang kita contohi itu tetap ada, masih berterusan. Sebab itu berita baiknya lagi ialah apa? Ad-dalu alal khair kafa'il. Orang yang membuat, mengajak orang, ad-dalu alal khair, orang yang mengajak orang kepada kebaikan, kafa'il. Seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan baik itu ditiru, diikut, apa-apa baik anak ikut, umi rajin anak-anak ikut, apa amal saleh kita buat anak-anak kita ikut, apa kebaikan-kebaikan dalam masyarakat ahli karya, anak-anak muda kita pun turut ikut, itu kalau kita dah tak larat pun nak ke masjid, tapi oleh kerana dulu kita kaki masjid dan anak-anak muda ni tengok Pak Haji tu memang rajin ke masjid, bersihkan masjid semua pun dia juga mengalahkan Tok Siap. Akhirnya kalau kita tak kuat, mungkin kita dah tak melakukannya lagi, tapi ditiru oleh orang lain, pahala dia melakukannya itu turut dapat kepada orang yang melakukan kebaikan tadi, dan kerana dia mengajak orang lain melakukan kebaikan. That is a good news. Itu berita baik yang maknanya rantaian kebaikan itu tidak putus. Berita baik yang diberi oleh Allah SWT disampaikan melalui lidah Rasulullah SAW menunjukkan bahawa satu kebaikan itu rantaian bersambung-sambung, tidak putus-putus. Sekiranya dicontohi oleh orang lain, maka orang itu yang menjadi contoh turut mendapat pahala bagi yang mencontohinya. Gitu kan? Betul. Itulah. Jadi Rantaiannya kita kena faham kat sini, rantaiannya bersambung-sambung. Rantaian kebaikannya bersambung-sambung, dan bagi rantaian kebaikan yang bersambung-sambung, itu berita baiknya ialah dia turut mendapat pahala daripada rantaian kebaikan yang dia mulakan tadi. Itu dalam riwayat yang lain menyebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa syai'un. Siapa yang membiasakan kebaikan itu yang kemudiannya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat pahala atas kebiasaan baik yang dia lakukan. Let's gariskan bawah, underline this word, min ghairi an yanqusa syai'un, tanpa sedikit pun kurang sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Maka orang yang membiasakan kebaikan sehingga dicontohi oleh orang lain, berita gembiranya ialah dia turut mendapat rantaian pahalanya. Kan betul. Banyak-banyak yang baik dan buatlah kebaikan-kebaikan walau kecil kan, dijadikan kebiasaan. Walaupun kat rumah ada sampah, ada orang tolong buang tanpa perlu diberitahu, ada pinggan mangkuk perlu dibasuh, biasanya tak perlu tunggu, bukan jadual hari ni, kau ke yang basuh pinggan dah biasa. Dan contoh teladan rumah kan. Okay, sudah. Betul. Cuba kita kena biasakan lah. Kita jangan tunggu orang suruh baru kita buat, dan sama juga kalau orang buat, kita yang ambil peranan tu. Itu pun untuk menggembirakan hati sendiri juga, untuk mengelakkan daripada kita overthinking. Macam tu. Prof, boleh kita terima satu lagi soalan ke sebelum kita ke soalan yang ketiga dan keempat kan? Okay, soalan daripada melalui soalan WhatsApp juga. Adakah ditimpa musibah itu berita yang baik dan permulaan kegembiraan? Ustazah boleh jelaskan ke? Okay. Adakah ditimpa musibah itu berita
inilah yang menariknya. Inilah yang menariknya tentang berita gembira dalam ajaran Islam. Bukanlah berita gembira itu hanya berita-berita yang kita inginkan, kegembiraan kita inginkan, ya, dengan bahagianya, dengan kesenangannya, dengan apa lagi, kesejahteraan hidupnya, dengan kesehatannya yang baik, semua yang baik-baik, semua yang cantik-cantik, semua yang flowery, sahaja itu dianggap sebagai berita gembira yang boleh menggembirakan kita. Tetapi ketahuilah bahawa berita gembira juga boleh datang melalui musibah-musibah tertentu dalam hidup kita. Nah, kita tengok kita berhadapan, satu dunia berhadapan dengan COVID-19 misal kata. Adakah itu sesuatu berita buruk? Ya, berita buruk, tapi bagaimana ia boleh menjadi berita gembira? Ia boleh jadi berita gembira apabila daripada situ orang-orang yang beriman dan beramal saleh, percaya kepada Allah SWT ini, mengambil hikmah daripadanya. Oh, baru kita terfikir, tengok benda tak nampak, tahu-tahu boleh merebak dengan begitu. Tak sedar-sedar dari sekejap sekelip itu je daripada seorang boleh jadi 10 orang. Ya Allah, betapa? Apa hikmahnya? Adakah itu berita gembira? Berita gembira datang apabila kita mengambil hikmah daripada gembira. Beritahu ya Allah, kecilnya kita, kerdilnya kita. Virus yang kita nampak itu boleh meragut nyawa orang. Boleh menghilangkan seluruh apa yang kita ada. Hilang seluruh. Dulu tak keluar rumah, ada kereta 2 biji, 3 biji pun semua tak start. Kena start tau, tak engine tak start tau, engine. Kan, tengok baju kita bukan main banyak lagi dekat wardrobe kita kan. Tak keluar mana-mana, pandang aja. Satu pun tak pakai kan. Cemai lawa-lawa ada tu semua kan. Kata ya Allah. Betul. Mata je. Tak pakai, emang ada jam letak, tak pakai, emang ada kasut berdek-dek, tak pakai, emang ada handbag, tak pakai, tak keluar, tak ke mana-mana, duduk rumah lagi mati je. Duduk. Itu akhirnya kita pergi pun tinggal semua. Memang pakai pun itu sajalah, dengan kapan je lah. Insaf datang. Tidakkah insaf itu berita gembira buat diri kita? Tidakkah kita memikirkan bahawa kuasa Allah itu sangat besar dan kita hanyalah insan yang kerdil kalau Allah tak ampunkan kita, dan kalau kita tak berusaha memohon keampunan daripada Allah SWT, tak berusaha untuk mendapatkan redha Allah SWT, kecilnya kita, mana duduk kita. Maka itu menjadi berita gembira melalui hikmah itu tadi. Sebab itu memang tadi saya sebutkan juga, selain daripada itu, bagaimana yang tak nak, yang tak seronok, yang musibah, yang apa-apa yang kita, musibah adalah sesuatu yang tidak diingini oleh orang, senang cakap begitulah, bahasa Arab juga kan. Sebab itu di dalam Al-Quran katakan, apabila kamu ditimpa dengan musibah, ya antaranya minal khawfi wal ju', ya, daripada kekurangan rasa takut, daripada kekurangan harta, daripada rasa lapar dan sebagainya. Akhirnya wa basyirus sabirin, berita gembira kepada perkataan Musyrah keluar lagi dalam ayat tu, wa basyirus sabirin iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah beri berita gembira oleh kerana kamu bersabar dan kamu belajar apa hikmahnya. Wabasyiris sabirin, orang berita gembira bagi orang yang bersabar itu, iaitu bila mana mereka ditimpa musibah, lalu mereka menyebut, ini lagi perkataan reaksi kita untuk berita-berita gembira walaupun dalam bentuk musibah. Kerana kata orang Melayu, mak-mak kita dulu sebab apa? Di sebalik musibah ada, pernah dengar tak Mak? Di sebalik ada rahmat, ya, di sebalik musibah ada rahmat. Iaitu orang-orang ini menyebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan dari Allah juga kita kembali. Bukan maksudnya nak meninggal aja, orang meninggal je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bila kita ditimpa dengan sesuatu musibah yang kita tidak suka pun baca ya sayang, kita baca ya anak-anak semua. Wa inna ilaihi raji'un sebagai penguat hati kita untuk mengatasi apapun musibah itu, yang dari situ barulah lahirnya hikmah berita gembira. Okay.
Harapnya segala soalan daripada kita punya penonton tu terjawab dan dapat pencerahan lah. Sebelum kita ada lagi 2 soalan sebenarnya Doktor. Kita terus boleh lagi kita terus ke soalan yang ketiga. Menurut pandangan Doktor lah, apa ciri-ciri orang yang beramal soleh yang layak menerima berita gembira di dalam Al-Quran ini? Okey. Boleh Doktor kongsikan dengan kita semua. Okey, terima kasih Maya. Kalau tadi saya kongsikan surah Al-A'raf ayat 42, ayat itu bersifat umum, iaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Kita tengok lagi di dalam ayat-ayat lain. Saya dah sebutkan tadi memang sesungguhnya ciri-ciri orang-orang yang beramal saleh yang menerima berita gembira daripada Allah Subhanahu Taala dengan balasan-balasan syurga oleh Allah dan ganjaran-ganjaran yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Taala itu banyak dalam Al-Quran. Banyak juga disebutkan oleh baginda Rasul SAW. Semuanya adalah untuk menguatkan hati kita. Semuanya adalah untuk meninggikan lagi rasa syukur kita. Semuanya adalah untuk kita be prepared. Semuanya adalah untuk kita move forward, kita pandang ke depan, untuk kita be positif, untuk kita rasa gembira dengan dunia ini, dengan kehidupan ini yang dikurniakan, dianugerahkan oleh Allah SWT. Ciri-ciri lain juga boleh dilihat, misal kata di dalam surah At-Taubah ayat 112. Dalam surah At-Taubah ayat 112 misalnya, Allah SWT menyebutkan kalau kita kira ada 9 cirinya. Of course kita tak boleh nak cerita ke semuanya lah pada malam ni, kalau saya cerita semua memang tertidur depan komputer. Jadi kalau nak cerita yang lain, kena sesi yang lain. Kan? Dan orang lain pun macam tu juga ya. Jadi kita ambil sedikit je daripadanya, tapi saya menyebutkan 9 ciri itu. Apa dia? Di dalam surah At-Taubah ayat 112 itu Allah Subhanahu Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Jadi yang kita nak sekali lagi garis bawah, perkara yang kita nak garis bawahi atau underline kan adalah Basyiril Mu'minin, dan berita gembira lah bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu yang saya kata 9 ciri dalam ayat tersebut. Kalau kita sebutkan satu persatu, iaitulah At-Taibun yang pertama, iaitulah orang-orang yang bertaubat, Al-Abidun orang-orang yang beribadat, orang-orang yang abid, yakni yang melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah SWT. Al-Hamidun orang-orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya yang ke berapa Daima? Yang keempat dan yang kelima Ar-Raki'un As-Sajidun orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Yang kelima, 6 Ar-Raki'un As-Sajidun. Yang keenam, yang ketujuh Al-Amruna bil Ma'ruf wan Nahuna 'anil Munkar orang yang mengajak kepada kebaikan dan yang menghindarkan keburukan, 7 dan 8 dan kemudian yang ke-9 Al-Hafizuna li hududillah orang yang menjaga perintah-perintah Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga Al-Hamidun As-Saihun, saya terlupa tadi sebutkan yang keempat, iaitulah As-Saihun. Kalau kita lihat As-Saihun ini menurut ahli tafsir, As-Saihun tu ada 3 makna. Siapa As-Saihun? Yang merupakan orang-orang yang mendapat berita gembira, iaitu 3 menurut pandangan ahli tafsir. Satu, orang-orang yang berjihad pada jalan Allah SWT. Yang keduanya adalah orang-orang yang menuntut ilmu, itu juga disebut sebagai As-Saihun. Dan yang ketiganya menurut ahli tafsir seperti Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa As-Saihun itu adalah As-Saimun. As-Saihun humus Saimun, iaitu orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri tadi, dia start, dia mulakan dengan At-Taibun. At-Taibun adalah orang-orang yang bertaubat.
Sebab itu dalam menerima berita gembira ni Allah paling sayang orang-orang yang bertaubat pada Allah SWT. Orang-orang yang mengaku kesilapan dia, kelemahan dia, kealpaan dia. Termasuk saya lah yang cakap ni kan. Jadi kalau tadi ada yang bertanyakan macam mana saya nak menuju ke jalan Allah SWT, nak betulkan diri dan bersusah menjadi orang yang lebih baik, ya, saya sendiri yang menyebutnya ini terlebih dahulu melakukannya, iaitu pertama at-taibun, orang yang bertaubat. Kalau kita tengok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah orang yang sangat tinggi taubatnya kepada Allah SWT. Apa kaedah taubat? Apa kaedah taubat? Cara taubat kalau nak dapat berita gembira daripada Allah SWT dengan balasan syurga tadi tu, kaedah taubat macam-macam kaedah. Satu daripada kaedahnya ialah yang kita ambil hari-hari, kita buat hari-hari, sama ada kita sedar atau kita tak sedar kan, iaitulah dengan mengambil wudu. Bila kita ambil wudu, kita membaca doa, kita minta dengan Allah SWT, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Kan ini antara doa kita bila kita habis ambil wuduk kan, kita angkat tangan. Jadi mana yang dikatakan ambil wuduk tu adalah salah satu cara kita nak bertaubat dengan Allah. Kita tengok apa yang kita baca ni. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Lepas tu baru cerita minal mutatahhirin, dan jadikan aku di kalangan orang-orang yang suci, yang bersih, fizikal bersih, hati bersih, kan? Tapi dia start dengan Allah maj'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertaubat. Siapa nak bertaubat? Rajin ambil wudu. Sebab itu Nabi SAW antara sunnah baginda Rasulullah SAW, sunnah orang-orang yang mendapat berita gembira lah kita katakan, sebelum tidur ambil wudu. Memang macam mana? Kita nak tidur ni malam, ambil wudu tau. Kita kan selalu terlupa benda ni. Rasa macam senang tapi ya Allah. Betul. Kata Nabi SAW antara sunnah dia sebelum tidur adalah mengambil wudu. Cuba yang baik tak dalam rumah dia. Tak ada pipe. Ya Allah. Tapi dia boleh ambil wudu sebelum tidur. Cuba bayangkan berapa pipe ada dalam rumah kita. Tu bayangkan pula dalam bilik kita pun ada belah air kan. Berapa jauh bilik kita dengan belah air. Adalah jauh. Betul. 3 langkah. Susahnya. Ya betul. Dia kadang-kadang amalan-amalan yang sangat kecil amalan-amalan tu kecil tapi sebenarnya besar. Dia menggambarkan itulah cara tidur. Malam ni line sangat tak bagi kerjasama. Sekejap hilang, sekejap ada. Sekejap hilang. Okey doktor. Sangat menguji malam ni. Itu pun berita gembira ujian. Biasa line okey je malam ni. Betul. Tak apa, kita kena sabar. Mungkin dan saya rasa mungkin juga. Saya rasa kita sebelum sangat banyak pencerahan dan saya kira kita berada di hujung dan sudah nampak lampu budi penghuni jalan, orang kata macam tu. Penerangan yang doktor bagi tadi sangat memberi inspirasi lah pada kami untuk anak muda khususnya, daripada kita tak tahu kepada tahu kan. Saya percaya para penonton juga begitu menantikan lah kita kata kata-kata hikmah, nasihat, intipati, kata-kata akhir daripada kita kata murabi kami semua. Jadi apa yang doktor boleh sampaikan sebagai kata-kata nasihat, kata-kata hikmah sebelum kita menamatkan sesi kita pada malam ini? Silakan doktor. Okey, terima kasih Mam. Mudah-mudahan line untuk penonton kita okey dan dapat walaupun tak
sekiranya tak banyak, sedikit, sebagai berita gembira dan buah tangan untuk kita semua. Yang paling pentingnya ialah untuk kita menyebut-nyebutkan selalu tentang betapa beruntungnya kita sebagai orang yang beriman dan beramal saleh ini dengan janji-janji yang telah Allah siapkan dan sediakan untuk kita semua. Dan sebab itu pertama sekali kita jadikanlah berita gembira ini sebagai berita yang kita semua sampaikan dalam macam-macam bentuk, ya, macam-macam cara kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat kita. Kita menjadi lidah kepada baginda Rasulullah SAW untuk terus menyebarkan hal-hal yang baik, berita-berita baik, ya, tentang ganjaran-ganjaran Allah SWT atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam apa juga yang dilakukan. Satu. So kita jadi lidah bagi Rasulullah SAW. Ad-din an-nasihat, agama itu adalah nasihat dan agama itu juga adalah sampai menyampai perkara pesan memesan perkara yang baik. Satu. Yang keduanya juga adalah tujuan kita menceritakan semua ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk merenungi diri sendiri, untuk kita saling bermuhasabah. Sejauh mana kita dah tahu tentang banyaknya cerita-cerita gembira yang Allah sediakan kepada kita di dalam Al-Quran. Banyaknya cerita-cerita gembira yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting untuk kita mengetuk hati kita, mencari gali lagi, menimba ilmu pengetahuan lagi, mentadabbur Al-Quran lagi seperti yang disebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kamu tak tengok apa di dalam Al-Quran itu, atau hati kamu itu sudah tertutup atau apa, na'udzubillah min dzalik. Jadi tujuannya untuk membugarkan lagi keberuntungan kita dan kita mencari gali lagi betapa banyaknya Allah memberikan kita anugerah dan nikmat dalam kehidupan ini, supaya akhirnya kita tidak menjadi orang yang terus leka, lalai dalam apa jua yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita kuat merebut kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, sekecil mana pun baiknya, walau mengenepikan duri di jalan itu pun dikira, walau memberi air kepada binatang kehausan itu pun boleh menjadi penyebab untuk seseorang itu diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya supaya kita itu tidak menyesal di kemudian hari. Orang katakan seperti gambaran di dalam Al-Quran sendiri, sekiranya kita tidak sering mengingat-ingatkan tentang Allah, malas baik benda baik, apa yang baik atau tak baik berlaku itu sekiranya diambil hikmah daripadanya, dipelajari, dijadikan teladan dan sempadan dalam kehidupan kita, akan menjadi lebih baik. Sekiranya ini tidak didengar-dengarkan dan tidak diajak-ajakkan, tidak disampaikan, kita takut akhirnya penyesalan berlaku kepada diri kita dan masyarakat kita, seperti gambaran di dalam Al-Quran. Apa disebut? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ya. Dan mereka mengatakan, kalaulah dulu kami dengarkan, kalaulah kami berakal, tidaklah kami mana menggunakan akal fikiran, kalau kami mendengar, benar-benar mendengar dengan mata hatinya, mengerti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami ini menjadi ahli-ahli neraka, penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan ya Emma, sedikit sebanyak berita gembira adalah untuk mengingatkan kita tentang banyaknya di dalam Al-Quran itu nak memberikan balasan baik kepada orang-orang yang berlaku baik dan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Emma. Okey Prof. Prof dah bagi kata-kata hikmat, kata-kata nasihat kepada kita. Tapi boleh ke kalau nak terima satu saja lagi soalan? Okey. Lain okey tu.
Ada lagi satu soalan. Soalan kita, jika kita ini lebih banyak sikap yang kurang elok tetapi ada sedikit sifat yang baik, adakah layak dijadikan ikutan untuk makluman saya seorang bapa? Silakan, Prof. Baiknya bapa. Pada apa yang tidak baik itu segera diubah, ya. Pada apa perbuatan-perbuatan kita yang tak baik yang kita sedar itu, ya, kita ubah. Tetapi bagi orang yang melihat kita itu yang tak baik, menjadikan sempadan, yang baik itu jadikan contoh, ya. Ambil yang baik sebanyak-banyak daripada orang. Tengok kebaikan-kebaikan yang ada pada orang. Kita yang melihat kebaikan, kita yang nak mengambil teladan harus mencari yang baik daripada orang. Sebab itu orang kata jangan jadi seperti mata kanta. Kanta yang kecil boleh dibesarkan, tapi yang besar tak boleh kecilkan. Jadi kita ni jangan yang baik itu ambil. Ya, yang tak baik jadikan sempadan, teladan, ya. Jadi tetapi atas batang tubuh kita yang menyedari ada keburukan, saya sendiri pun ada apa-apa kealpaan dalam diri kita, mudah-mudahan kita mendapat hidayah Allah SWT yang kita minta tadi tu dan kita perbaiki. Usaha untuk terus memperbaiki diri tu mesti ada, mesti diusahakan. Tak lagi bahkan apa kita ni jadi teladan bagi anak-anak kita. Sama macam Umi, mak, anak tengok dia jadi contoh. Mudah-mudahan itu berita baik di mana seseorang daripada dia tak menjadi ibu pada menjadi ibu, pada tak jadi isteri menjadi isteri, bila dia dah menjadi isteri atau menjadi ibu, abah, jadi suami, berita baik pada dia ialah dia cuba nak jadi baik, lebih baik daripada dia sebelum tu. Kenapa? Kerana dia tahu nanti kalau dia buat tak elok, bapak boleh anak didik, like father like son, itu tak nak kan? Dia tahu nanti akan jadi teladan yang tak baik. So kita pun berusaha diri kita. Tak mau, aku tak baik tapi aku tak nak anak aku tak baik. Kalau aku tak elok tapi kalau boleh anak-anak aku jangan ikut. Jadi dengan sebab itu Nabi ingatkan, muru auladakum bil imtisalil awamir wajtinabin nawahi wa zalika wiqayatun lahum wa lakum minan nar. Berita baiknya ialah ajak anak-anak kamu. Ini sebab tadi abah tanya, saya jadi abah tadi sebutkan, Nabi sebut muru auladakum bil imtisalil awamir, ajak anak kamu dengan contoh teladan. Contoh teladan apa? Bil imtisalil awamir, pada contoh teladan dalam melakukan yang baik. Sebab itu di dalam surah yang saya bacakan tadi tu, surah At-Taubah ayat 112, antara orang yang mendapat berita gembira adalah yang ajak kepada kebaikan. Dalam riwayat yang saya bacakan ni, abah pun Nabi pesan, muru auladakum bil imtisalil awamir, ajak anak kamu dengan dua cara. Satu, yang baik, ajak macam mana jadi baik. Abah rajin tengok kita, abah rajin tengok beli barang dapur apa semua, ya Allah ambil berat semua benda, ajak anak sembahyang berjamaah lah apa semua, tunjuk tengok abah ajak cakap mulut semua baik-baik, tak ada cakap yang tak elok. Anak pun contoh. Begitu juga wajtina bin nawahi, bukan yang baik aja nampak tapi yang tak baik pun buat. Abah kata jangan merokok tapi kan nampak merokok tu betul kan. Abah kata jangan cakap benda tak elok, tak abah tadi maki hamba orang enggak, ada tak. Jadi yang baik ditunjuk contoh, wajtina bin nawahi, yang tidak baik juga ditinggalkan pun ditunjukkan contoh. Yang tak baik tak buat, yang tak elok tak cakap, juga ditunjukkan contoh teladannya, ya. Jadi itulah usaha kita. Saya juga bercakap untuk ditanya, kita masing-masing ada kelemahan. Mudah-mudahan ini menjadi sesi menguatkan lagi semangat tekad kita untuk melakukan yang baik dan menjadi contoh yang baik, terutamanya dalam institusi keluarga kita sendiri. Betul. Sebab kita pun tahu anak-anak ni konsep dia seperti prinsip dia akan menjadikan ibu bapanya sebagai role model. Jadi sebagai ibu bapa itu yang pertamanya adalah kena tunjukkan role model yang baik dahulu. Betul. Tak apa kalau ada sikap yang tak baik, kita cuba ubah dari hari ke hari. Okey doktor. Kita dah sampai ke
ke hujung sebenarnya. Saya percaya dah banyak doktor share hari ni dah sangat terperinci berkaitan dengan khabar gembira, berita gembira kepada siapa, kita pun dah jelas kepada siapa yang ditujukan berita gembira tersebut. Alhamdulillah sesi kita sudah hampir untuk melabuhkan tirai pada malam ini. Bagi pihak rancangan Mutiara Minda, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Madya, Dr. Sharifah Hayati bin Said Ismail di atas kupasan dan topik perbincangan yang sangat menyeluruh dan dekat dengan hati kita semua. Harapan saya juga agar semua penonton, pendengar dan saya sendiri agar kita dapat mengambil intipati, mengambil input untuk kita jadikan sebagai kita kata peringatan untuk diri kita sentiasa untuk kita memperbaiki diri kita setiap hari. Okay? Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada doktor sekali lagi dan saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mak. Terima kasih semua ya. Maaf kalau ada apa-apa salah silap. Assalamualaikum.